Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi menghidupkan kita, memberikan kita kekuatan dan kesihatan, yang telah memberikan kita ganjaran pahala yang besar dengan amalan-amalan saleh yang kita lakukan, dan kita mengharapkan amalan itu diterima oleh Allah dan memberatkan timbangan mizan kita di akhirat kelak. Dan berusahalah, ya, sesungguhnya Allah akan memperlihatkan apa yang kita usahakan, maka ikhlaskanlah amalan kita dan mengikut unta-unta sunnah. Mudah-mudahan kita berjaya dalam mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pada hari ini kita masih lagi membicarakan dalam kitab syarah kitab Al-Jami'. Yakni hari ini kita akan bicara kitab yang terakhir, perbahasan yang terakhir, dan kita akan menutupkan kitab ini, ya, dengan segala pujian kepada Allah yang telah mengkhatamkan kita dalam membicarakan siri amalan-amalan yang terbaik dari sudut lidah kita, hati kita. Apa yang paling penting, kita cuba beramal sedaya upaya yang mana kita mampu. Ya, kenapa? Pertama, dari sudut menuntut ilmu, kita telah menunaikan tuntutan syarak seperti mana yang hadis mengatakan, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Apatah lagi Rasulullah mengatakan, talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib bagi tiap-tiap muslimin. Jadi insya-Allah, ya, muslimin muslimat yang mana kita menjalankan tuntutan syarak, tuntutan kita sebagai hamba Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia ini melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Pengabdian itulah yang paling penting kita ketahui, bahawa kita hidup ini adalah semata-mata untuk menunaikan tuntutan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita dan Allah ampunkan dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita sambung balik pelajaran kita, muka surat 379. Ya, muka surat 379 yang bertajuk dua kalimah ringan diucapkan tetapi berat di mizan. Ya, pertama, perbahasan kita adalah hanya kalimah sahaja. Memang tidak dinafikan apabila hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, dengan maksudnya setengah orang itu dia tidak hirau dengan apa yang diucapkan sehingga ia dipaling sejauh, ya, dengan jarak yang jauh masuk ke dalam neraka. Disebabkan kalimah perkataan yang tidak dijaga, maka dicampakkan dia dengan jarak yang begitu jauh dari neraka. Maksudnya jarak jauh dah dimasukkan dalam neraka. Dan ada orang yang menjaga kalimahnya, yang mana kalimah itu tidak disangka, yang boleh membawa ianya ke dalam syurga. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, kita kena berhati-hati dalam siri ucapan-ucapan, ya. Ucapan-ucapan, apatah lagi kalau ucapan-ucapan sekarang ni dah berbagai bentuk pula. Ucapan dengan mulut satu bab, ucapan dengan tangan satu bab. Yang ni apa yang kita tulis dalam Twitter kita ke, WhatsApp kita ke, Facebook kita ke, Telegram kita ke, berbagai-bagai itu wasilah-wasilah, ya, yang mana untuk menjadikan penambahan siri amalan-amalan kita, baik ataupun buruk. Ya, na'udzubillah min zalik, daripada perbuatan yang buruk. Baik. Jadi sekarang kita membicarakan satu kalimah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dua kalimah saja, ringan diucapkan, berat di mizan. Okey. Ini berkaitan dengan hadis di dalam kitab Sahih Bukhari, yang mana saya mengambil sanad hadis melalui bacaan. Di antaranya hadis yang saya baca, inilah hadis dia, ya, yang saya baca di depan tuan guru saya di Sindh sana, di India, di Pakistan sana. Maka dalam bab itu dia menceritakan dua kalimah yang mana ringan untuk diucapkan.
Dia dalam siri kalimah-kalimah ini kita akan menyaksikan dari awal pembelajaran kita melihat di antara kalimah yang Allah suka. Ya, tak kira kita sebut yang mana-mana pun Allah suka. Apa dia? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kebiasaan yang kita sebut, rentetan yang pernah Rasulullah sebut. Jadi kita sebut tu Allah suka. Dan begitu juga dalam kalimah yang mana Allah mengatakan Rasulullah mengatakan subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah itu memenuhi mizan. Ya, memenuhi mizan. Dan tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, apakah al-mizan itu? Ya, al-mizan itu adalah kebenaran yang mana Allah akan membuat satu keputusan kepada hamba-Nya. Al-mizan, yang dikatakan al-mizan itu adalah timbangan. Yang mana kita kalau sebut, kita bukan nak berpolitik tetapi nak mengenalkan bagaimanakah bentuk mizan yang disebutkan di dalam hadis berkaitan dengan timbangan. Yang macam lambang Barisan Nasional itulah mizan tu, timbangan. Yang mana orang-orang dahulu menggunakan mizan ini untuk timbang barang. Ya, timbanglah, tetapi kadang-kadang ada penipuan dalam sistem timbang ni yang menyebabkan Allah turunkan ayat pada yang berkaitan seperti kaum Nabi Syuaib, wailul lil mutaffifin. Ya, yang berkaitan dengan timbangan itu ya yang tak tepat. Okey, tak tepat. Maka di sini kita menyaksikan apa yang Rasulullah SAW sebutkan tentang kalimah-kalimah yang suci ini, kalimah-kalimah yang agung seperti yang kita akan baca hadis sebentar lagi. Jadi kalimah-kalimah itu seperti mana yang disebutkan alhamdulillah itu memenuhi mizan. Ya, mizan ini apakah dia? Timbangan yang mana kalau diletakkan langit dan bumi masih lagi ada ruang kosongnya. Berarti besar mizan ini. Mizan ini besar di sisi Allah. Ya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Namun begitu dalam siri mizan itu kita menyaksikan, ya, sehingga kan walaupun sebesar zarah dia dapat mengesankan berkaitan dengan dosa-dosa amalan-amalan soleh. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan amalan soleh walaupun sebesar zarah maka diperlihatkan. Siapa yang melakukan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan amalan-amalan yang tidak soleh, syar, ya, maka akan diperlihatkannya walaupun sebesar zarah. Jadi ini mengisyaratkan kepada kita mizan ini bukan sebarangan. Ya, sehingga malaikat menyaksikan mizan ini lalu dia mengatakan kami tidak menyembah Allah dengan sebenar-benarnya sedangkan mereka makhluk yang memang diciptakan untuk menyembah kepada Allah secara mutlak. Okey? Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan bicarakan satu kalimah walaupun dia mungkin tidak memenuhi mizan. Ya, seperti alhamdulillah memenuhi mizan kata Rasulullah, tapi dia tidak memenuhi mizan. Namun dia memberatkan mizan. Itu dia, ya. Mungkin kalau kita tengok kapas, dia boleh memenuhi ruang yang banyak kapas kan? Ya, tapi dia tidak memberatkan. Tidak memberatkan. Namun kalimah alhamdulillah memenuhi tapi memberatkan juga. Ini kalimah yang hanya simple, yang mana dia hanya kalimatani, dua kalimah yang mana ringan pada lisan, tetapi dia memberatkan. Macam mana kita nak bagi contoh? Okey? Kalau kita bawa misalan 1 kilo, 1 kekabu yang penuh timbangan. Kemudian kita bawa pula emas yang sedikit ataupun besi yang sedikit, maka itu memberatkan timbangan. Maka oleh kerana itu, walaupun dia sedikit tetapi dia memberatkan timbangan, itu yang paling berharga. Maka di sini kita akan membicarakan hadis berkaitan kalimah yang agung ini. Maka hadis yang ke-122 yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda bersabda. Okey. Jadi Rasulullah SAW bersabda, apa dia? Kalimatani. Okey, dalam lafaz yang saya mengambil sanad, dia lafaz yang lain. Cuma kalimah itu hampir serupa. Ya, tak ada beza makna, cuma susunan je berbeza sedikit. Okey. Namun kedua-duanya sahih. Saya membacanya dari hadis kitab Sahih Al-Bukhari. Maka baik kita lihat, kalimatani habibatani ila Rahman
khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azimi. Okey. Kalau riwayat yang saya ambil itu kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani 'inda rahman. Sama aja. Cuma habibatani ini di awal dalam kitab kita ni pada sanad yang saya ambil di akhirnya. Okey. Baik, jadi kita lihat buku apa yang kita belajar ni, maka kita ambil, kita lihat apa yang dikatakan. Baik, kalimatani habibatani ila rahman khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azimi. Maksudnya dua kalimah yang paling disukai oleh Ar-Rahman dan ringan diucapkan namun berat pada timbangan, iaitu subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji hanya miliknya, subhanallahil azimi, maha suci Allah yang maha agung. Okey. Jadi bila kita melihat kalimah yang diterangkan dalam hadis ini mengisyaratkan kepada kita ya bahawa kalimah ini adalah kalimah yang begitu dahsyat di sisi Ar-Rahman. Maka jangan biarkan kita melepasi kalimah ini. Bacalah walaupun sekali sehari. Bayangkan kalau kita baca subhanallah bihamdih subhanallahil azim, terus dikategorikan timbangannya berat dengan amalan membaca zikir tersebut. Hanya baru satu. Bagaimana kita baca yang menjadikan amalan-amalan harian kita, ya, tak kira lah 10, kerana dalam hadis ini dia tidak menghadkan kalimah ini. Maka bila dia tidak hadkan, terpulang kepada kita nak baca banyak mana dan tidak, tak kira lah nak berkira ataupun tidak berkira. Namun begitu kalimah ini akan menjadi satu kalimah yang berat di sisi Ar-Rahman yang Allah akan menyayangi kita. Tuan-tuan dan puan-puan, ini kelebihan kita beramal dengan hadis-hadis yang sahih. Kerana ianya memang datang daripada Rasulullah, bukan datang daripada orang yang tidak diwahyukan. Kalau kalimah-kalimah yang bukan datang daripada Rasulullah dikhawatiri, kalimah itu dicipta reka oleh manusia-manusia yang mereka itu bukan Nabi. Mereka itu tidak layak menerima wahyu. Jadi oleh kerana itu bila Rasulullah SAW ya menyampaikan hadis yang sahih, terutamanya apatah lagi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ini mengisyaratkan kepada kita hadis ini dan apa yang kita akan lakukan semuanya akan diterima oleh Allah, insya-Allah. Tidak akan dibatalkan. Berbeza dengan seseorang yang beramal dengan hadis-hadis yang tidak ada hadis, satu. Dan kedua, hadis itu adalah hadis yang palsu ataupun dhaif. Maka bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, sehari dua ini kita mendengar orang berzikir dengan cara-cara yang tak pernah Rasulullah ajar kepada kita. Ya, seperti yang kita lihat dalam YouTube yang banyak menceritakan misalnya berzikir hu ha ha. Mana datang dalil? Itu bukan dari Rasulullah. Agama ini adalah agama yang wahyu, agama diprogramkan oleh Allah kepada Rasul. Bukan agama akal manusia. Tok guru tu nak buat, tok syekh ni nak buat, maka tiba-tiba ya agama itu jadi cacah merbah. Semua nak memperkenalkan agama mereka masing-masing. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, sebagai seorang Muslim, latihkan kita menerima dari Rasulullah SAW sahaja. Kerana menerima dari Rasulullah sudah pasti ianya sahih dan berkualiti. Berbandingkan kita mengambil agama ini daripada orang-orang yang tidak dikenali usul asalnya, apatah lagi kebaikan ilmu yang dimilikinya tidak ada, maka ianya akan membawa kepada kepincangan dalam agama kita. Ya, jadi insya-Allah kita syarahkan kandungan hadis ini supaya kita dapat memahami apakah yang menyebabkan kalimah ini menjadi agung di sisi Allah. Ya, menjadi agung di sisi Allah. Kandungan hadis. Pertama, penyusun buku ini yakni Ibnu Hajar Al-Asqalani menutupkan buku ini dengan bacaan tasbih dan tahmid. Sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya. Apa yang beliau lakukan merupakan cara penutupan yang baik kerana Allah pun menutupkan risalah Nabi dengan cara yang demikian. Subhanallah. Ya, ini dia imam-imam kita bila membicarakan
dalam siri-siri kitab mereka penuh dengan adab dan penjagaan teratur. Kalau kita menyaksikan zaman salafus soleh, ya, bila kita sebut salafus soleh ini adalah generasi yang terbaik, ya Rasulullah kata, ya khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah di zamanku, kemudian zaman yang berikutnya, kemudian zaman yang berikutnya. Jadi oleh kerana itu, tiga generasi ini adalah generasi yang baik yang terpilih. Baik. Jadi bila generasi yang terbaik dan terpilih ini, seharusnya kita kena ambil berat lah. Ya, kita kena ambil berat supaya ianya dapat menjadi contoh kita dan kita beramal, insya-Allah ianya akan menjadi akhlak yang ataupun perbuatan yang terbaik. Kerana kalau kita menyaksikan imam dahulu bila dia mengadap saja, tok guru dia, ustaz dia, ya tok syekh dia, mereka duduk seperti tunggul kayu, yakni tak bergerak-gerak. Dengar je tok guru dia bercakap. Ya, dengar. Oleh kerana itu kekuasaan di antara sifat yang terbaik mereka memiliki ialah sifat menghafal yang begitu cepat, kuat. Ya, kuat sekali hafalan mereka. Imam Bukhari duduk tu dia dengar sekali dah hafal. Berbanding kita duduk 3-4 kali tak lekat lagi. Kena pula melalui online begini lagi tak lekat. Tapi insya-Allah mudah-mudahan kita beramal lah. Ya. Mereka begitu jaga dan mereka begitu beradab, dan di antara sifat-sifat yang mana Rasulullah ajar, mereka akan cuba lakukan. Ini di antaranya. Ya. Di antara yang Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ni ambil, ya, dan Imam Bukhari juga, kenapa diambil daripada hadis Sahih Bukhari di bahagian akhir sekali. Dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ambil kitab Bulughul Maram itu bahagian akhir sekali, mengetengahkan hadis ini. Seolah-olah ditafsirkan bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak wafat, Allah turunkan ayat, di antara ayat yang terakhir ialah surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa dia ayat dia? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maksudnya ditutupkan kalimah kehidupan dengan bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Jadi di kalimah ini juga digunakan dalam susunan hadis ini ialah maka zikir yang akan diberikan ini adalah penutup bagi kitab Sahih Bukhari dan juga kitab Bulughul Maram dan juga kitab ini. Jadi kita lihat bagaimana mereka mengaitkan, bagaimana mereka nak menutupkan hadis-hadis tersebut. Baik, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, maka bertasbihlah dan memuji Rabbmu dan mohonlah keampunan kepadanya, sesungguhnya dia maha penerima taubat. Baik. Kemudian kedua, dua kalimah yang paling disukai oleh Ar-Rahman, demikian juga orang yang berzikir dengannya, dikhususkan nama Ar-Rahman daripada nama-nama Allah yang lain yang menjelaskan luasnya rahmat Allah Ta'ala. Luasnya rahmat Allah Ta'ala, dia memberikan balasan amalan yang tidak seberapa dengan pahala yang amalannya banyak. Yang ini rahmat Allah ini, yang mana dia memberikan satu ganjaran pahala yang begitu besar, yang mana amalannya sedikit je. Ya? Macam mana tu? Kita tak boleh nak gambarkan bahawa amalan yang sedikit ganjarannya besar. Amalan yang sedikit tetapi ganjarannya besar. Ini yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Maka ambil perhatian kepada orang-orang yang beriman supaya mereka melakukan amalan-amalan yang besar ini, amalan yang kecil ini, tetapi ganjaran pahalanya besar. Ketiga, berat di dalam timbangan. Istilah berat di sini mengandungi pengertian yang sebenar. Hal ini disebabkan kerana banyaknya pahala yang menanti seorang hamba yang mengucapkannya. Bahkan pahala tersebut akan menjadi berlipat ganda baginya. Para ulama hadis mengatakan bahawa sesuatu yang ditimbang di sini adalah amalan itu sendiri. Kerana Allah telah berfirman, barang siapa yang berat timbangannya, kebaikannya, maka dialah orang yang beruntung. Okey.
Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kalimah ini diucapkan dalam bentuk yang begini. Yakni apa dia? Kalimah ini diucapkan bahawa setiap amalan itu ya akan dihitung. Yang dikatakan berat pada timbangan itu adalah berat hakiki. Ianya diambil dari sudut amalan kita. Ini satu benda yang kita tak faham tetapi kita beriman. Orang tu ada amalan yang baik yang akan memberatkan timbangannya. Orang tu ada amalan yang tidak baik yang akan meringankan timbangannya. Dengan arti kata lain, yang ditimbang itu adalah amalan soleh ataupun amalan yang tidak soleh. Dia tidak timbang kepada peribadi kita. Dia tidak timbang kepada berat harta kita. Tak. Tetapi amalan. Satu benda yang tak mampu untuk kita berfikir, membicarakan, tetapi mampu untuk kita memahaminya. Amalan. Ya. Okey. Saya bagi contoh seorang yang melakukan kerja. Ya. Kerja memang tidak dapat ditimbang. Dia bukan angkat berat apa semua. Tapi kerja itu dilakukan dengan secara profesional dan penghasilannya yang baik. Itu dia. Pekerjaan yang dilakukan bersifat profesional dan penghasilannya yang berkualiti. Berbandingkan pekerjaan yang tidak ada sifat profesional dan hasilnya pun tidak berkualiti. Maka di sinilah datang satu persoalan yang timbul yang berkaitan dengan amalan-amalan yang mana dihasilkan dengan kualiti. Okey? Ditimbangkan dengan kualiti. Okey. Jadi di sini maka kita melihat bagaimana susunan yang Allah sebutkan ataupun hadis sebutkan dalam pelajaran kita ini. Baik. Keempat, kalimah yang disebutkan Maha Suci dan Allah dan segala pujinya. Mana tadi? Oh, siap. Tentang bagaimana penimbangan amalan dilakukan, maka perkara ini mutlak urusan Allah. Ya, bagaimana amalan itu diterima, ditimbang hanya Allah yang mengetahui. Tidak ada seorang Muslim pun boleh mengeluarkan pendapatnya di luar apa yang telah didengar, yakni dengan dalil. Tidak ada ruang sedikit pun bagi akal untuk berandai-andaian dalam menerangkan sifatnya kerana hal ini termasuk perkara ghaib. Okey, bagaimana Allah akan menimbang amalan soleh kita ni hanya Allah yang mengetahui. Kita tak mampu untuk berfikir. Jangan ambil ruang kita ni bos apa kita boleh bagi pandangan. Tak. Kita beriman bagaimana Allah katakan itulah jawapannya. Kerana kita tak mampu persoalan yang ghaib. Macam mana satu benda yang boleh dinilaikan berat? Kerana apa? Nilaian itu bergantung kepada keikhlasan hati kita. Ittiba'u sunnah kita. Ya, dan kesungguhan kita. Semua tu diambil. Dan Allah akan timbangkan. Macam mana? Wallahu a'lam. Cuma yang penting kita mengharapkan Allah beratkan timbangan kita. Betulkan kerja buat kita dan mudah-mudahan Allah beratkan timbangan amalan kita. Baik. Keempat, Maha Suci Allah dan segala puji baginya. Ucapan tasbih digandingkan dengan ucapan tahmid untuk menegaskan kesempurnaan yang mutlak bagi Allah Ta'ala. Dengan penafian dan penetapan, tasbih maknanya Maha Suci Allah dari semua sifat yang tidak pantas baginya untuk selama-lamanya. Kerana dia Maha Suci sejak zaman azali hingga sampai waktu yang tidak terbatas, meskipun tidak ada orang yang menyucikannya. Jika pengakuan dan keyakinan bahawa dia adalah zat yang maha suci dari segala kekurangan sudah mengerti dengan benar, maka wajib menetapkan baginya segala kesempurnaan sebagaimana menetapkan dia sebagai Rabb semesta alam. Baik. Dalam bab ini kita memuji Allah, ya, subhanallah wa bihamdi. Pertama, istilah subhanallah mentasbihkan Allah, memuji, mentasbihkan Allah, membersihkan Allah. Ya, tasbih itu membersihkan Allah dari segala-gala sifat kekurangan. Pasal kalimah tasbih itu merupakan kalimah yang agung. Kita hilangkan sifat buruk atau kelemahan yang ada pada Allah
yang mana ianya tidak layak sifat untuk Allah, dan kita mengagungkan Allah dan mengangkatkan Allah dengan sifat yang maha agung, yang maha mulia. Oleh kerana itu kalimah tasbih satu kalimah yang kalau kita sebut terus, kita meletakkan keyakinan mutlak kepada Allah adalah Tuhan yang maha bersih sifatnya. Okay. Jadi subhanallah. Kemudian kita mentahmidkan Allah, memuji Allah dengan sifat-sifat pujian yang layak baginya. Berarti kalau kita ada 99 nama-nama Allah yang agung, semua nama Allah itu yang terpuji dan kemuncak kepujiannya. Misalnya saya dah pernah bagi contoh, bila kita mengatakan Allahu Ghaffar, Allah itu maha pengampun. Ya, Tuhan yang maha pengampun. Pengampunan dia tidak sama dengan pengampuan makhluk atau pengampuan raja. Pengampunan dia, apabila dia ampun, kita tak jangka, memang tidak akan jangka orang ini akan diampun oleh Allah. Tetapi Allah ampunkan. Kerana sifat yang maha hebat itu, maha pengampun, dan sifat rahmat dia mengatasi segala-galanya. Oleh kerana itu kita kena berhusnuzan dan berusaha untuk menjaga antara pengharapan dan ketakutan. Yang pengharapan dengan sifat yang maha pengampun itu dia ampunkan kita. Dan sifat keadaan takut, kita takut Allah tidak ampunkan kita. Maka berterusan sifat itu mengharap dan mengharap kepada Allah seterusnya. Baik. Kemudian kelima, maha suci zat yang maha agung, dialah yang paling berhak memiliki sifat keagungan. Mana tadi? Dah langkau satu. Rububiyah merupakan hujah dan petunjuk yang harus meyakini tauhid uluhiyah. Ya. Apa dia rububiyah? Kita dah terangkan masalah rububiyah ini. Ialah satu sifat yang hanya ada pada Allah saja. Ataupun sifat yang layak hanya bagi pencipta saja. Orang lain tak boleh. Hanya sifat itu sahaja yang mampu dimiliki oleh Tuhan yang bernama Allah. Hanya itulah sifat yang mana dia menguasai alam semesta, yang mentadbirkan dan yang mengaturkan segala-galanya. Maka oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, bila kita tahu kedudukan sifat rububiyah Allah itu yang begitu hebat, yang layak disembah, maka disitulah datangnya pada kita bahawa tidak ada Tuhan-Tuhan yang selayak Allah untuk diabdikan. Okay? Maka dengan itu, rububiyah itu menyebabkan orang mengabdikan Allah dalam konsep uluhiyah. Tetapi berapa ramai yang memahaminya. Dia bila sebut Allah tu dah tak terasa tu, dah leceh dah. Ya, bila datang arahan-arahan Allah dicanggahnya yang lecehnya. Ya, jadi dia seolah-olah tidak beriman kedudukan Allah itu yang maha agung dan maha hebat itu. Baik. Kemudian ucapan maha suci Allah dan segala puji adalah kalimah yang mencakupi penegasan rububiyah dan uluhiyah. Sebagaimana juga ia mengandung penegasan atas kesempurnaannya dalam segala hal. Kedua penegasan adalah dalam pujian dan sanjungan yang hanya pantas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini di antara perkara yang perlu kita tahu, bahawa segala pujian itu dan keagungan itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keenam, maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang maha agung. Pergabungan dua kalimah ini menyatukan antara dua raja, yakni pengharapan dan khauf, takutan. Baik, jadi kita dah terangkan tentang perkara pengharapan dan perasaan takut. Tu dia. Manusia di dalam, kalau kita melihat kupasan para ulama, ya, kita terhadap Allah seperti tauhid kita berada seperti dua sayap. Yakni antara pengharapan dan perasaan khauf kepada Allah. Pengharapan itu yang saya katakan bahawa pengharapan kita mengharap Allah terimakan kita amalan kita. Ya, khauf kita takut Allah tidak terima kita, Allah tak terima amalan kita dan Allah masukkan kita dalam neraka. Okey. Jadi pengharapan dan khauf ini yang menjadikan seseorang muslim itu
bertakwa kepada Allah dan terus beramal dan terus beramal. Baik. Kemudian Allah disifatkan dengan maha terpuji sehingga kepadanya tertuju semua sanjungan yang kesempurnaan atas segala perbuatannya. Ya. Allah disifatkan maha terpuji yang mana sehingga kepadanya tertuju sanjungan semua sanjungan dan yang sempurna atas segala perbuatannya yang sebenarnya tertuju kepadanya. Dengan arti kata lain, ialah maksud perkataan ini, Allah mempunyai sifat yang agung, yang terpuji, yang mana segala sanjungannya itu yang sempurna dan perbuatannya yang sempurna itu hanya ditujukan kepada Allah. Jadi perasaan khauf dan khawatir merupakan kesan dari keyakinan terhadap Allah yang mempunyai sifat maha besar, maha agung dan maha perkasa. Dengan arti kata, perbuatan khauf dan roja itu adalah sifat yang menyebabkan kita sentiasa berpaut kepada Allah. Ya, sentiasa mengharapkan kepada Allah yang menyebabkan kita akan dimasukkan di kalangan orang yang mukmin yang sebenar. Ketujuh, disebutkan di dalam kitab Fathul Bari, semua keutamaan yang disebutkan oleh hadis-hadis yang berisi tentang fadilat zikir hanya khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang tertentu yang memiliki kedudukan mulia di dalam agama, iaitu mereka yang berusaha menghiasi dirinya dengan sifat-sifat sempurna, bersih dari semua perkara yang diharamkan dan dari dosa-dosa besar. Okey. Jadi disebutkan dalam kitab Fathul Bari semua keutamaan yang disebutkan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilat. Ya, fadilat ni bila kita disebutkan fadilat kelebihan beramal dengan zikir begini. Ganjaran beramal dengan zikir begini. Itu nama dia fadilat. Fadilat asalnya kita bergantung kepada hadis-hadis yang sahih. Namun setengah ulama memandangkan bahawa hadis yang dhaif tapi dhaif yang ringan boleh diambilkan fadilat. Namun tuan-tuan dan puan-puan, bagi saya kita berbicara tentang urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nak yang berkualiti. Yang mana bila hadis itu tidak sahih berarti belum confirm datang dari Rasulullah. Itu yang dimaksudkan. Jadi kalau tidak sampai daripada Rasulullah, dengan arti kata lain, dia punya kualiti ada masalah. Ya, macam dia dikatakan tak jelas. Itu kedudukan hadis dhaif yang ringan-ringan. Tapi kalau hadis itu dhaif sangat-sangat, maka kita katakan kena tinggal. Dia tidak menjadi hujjah. Okey. Dan hadis dhaif ini yang dikatakan oleh sebahagian para ulama hadis boleh diamalkan, ya, namun boleh diamalkan itulah yang kita kata ianya kedudukannya belum pasti datang dari Rasulullah. Dan kita digalakkan untuk beramal dengan hadis-hadis sahih yang confirm datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dah datang daripada Rasulullah, tak ragu-ragukan. Ya, kedudukan hadis itu adalah hadis yang mutlak, yang boleh diamalkan. Baik. Jadi orang-orang yang nak beramal ini di antara orang yang Allah pilih kerana mereka ini bersungguh-sungguh. Mereka sanggup meninggalkan pengharaman, benda yang haram, mereka sanggup meninggalkan terutamanya meninggalkan lara seperti perkara yang mubah ataupun perkara yang syubhah. Ini semua orang-orang yang mencari keredaan Allah. Tapi kalau kita tak mencari keredaan Allah, tak apa je lah, buat je lah, maka di situ ada benda yang menyebabkan kita bukan orang yang bersungguh-sungguh dalam pengabdian kepada Allah. Ke-8, Ibn Rajab berkata ucapan, ya Allah ampunilah aku, status hukumnya sama dengan semua doa yang lain. Maksudnya jika Allah berkehendak maka dia akan mengkabulkannya dan dia mengampuni orang yang mengucapkannya. Apalagi jika ia keluar dari hati yang hancur luluh, yang kerana menyesal dengan dosa-dosanya. Okey.
Jadi orang yang mengucapkan Allah maghfirli, ampunkan dosaku, beristighfar kepada Allah dengan berbagai-bagai bentuk dan cara, maka orang ini di antara kategorinya mereka ini adalah orang yang betul-betul mengharapkan pengampunan Allah. Ya, Allah akan ampunkan dia jika keluar daripada hati yang betul-betul menyesal. Ini di antara perkara yang penting kita memahami konteks apakah dia itu taubah. Taubah itu apa dia? Pertama, kita meninggalkan perbuatan tersebut. Yang kedua, kita menyesal dan kita tak nak berbuat lagi. Jadi ini di antara kefahaman ya, yang paling penting bila kita menyesal dan tak nak buat lagi. Tapi kalau buat, tinggal. Maka dia akan mendatangkan kesan yang lain. Seolah-olah kita mempermainkan Allah dari sudut istighfar dan bertaubat. Maka di situ kena ambil kira. Kemudian dia akan mengabulkannya dan mengampuni orang mengucapkannya, apalagi ia keluar dari hati yang hancur luluh kerana menyesal dosa-dosanya. Atau jika ia diucapkan bertepatan dengan waktu-waktu yang mustajab, seperti pada sepertiga akhir malam, terakhir, dan setelah solat, ataupun di akhir solat wajib, yang lepas tahiyat akhir. Bagaimanapun besar dosa-dosa seorang hamba, maaf dan keampunan dari Allah lebih besar. Kerana dosa sebanyak apa pun masih terlalu kecil dibandingkan keampunan dan maaf dari Allah. Ya Allah. Ya, kalimah ini agak menarik. Kerana apa? Kalimah ini mengatakan, walaupun dosa kita sebesar mana, pengampunan Allah itu lagi besar. Ya, subhanallah. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, bergantung kepada kita nak datang kepada Allah ataupun tidak. Kalau kita datang kepada Allah, insya-Allah mudah-mudahan taubat kita diterima. Ya, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Berdalilkan hadis yang mana Rasulullah mengingatkan kita di dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hambaku, jika kamu datang kepadaku dengan dosa-dosa memenuhi langit dan bumi. Yang mana dalam riwayat mengatakan, walaupun kamu datang dengan dosa sehingga mencicah kaki langit. Waktu besar tu. Besar sangat-sangat. Kamu datang memohon keampunan kepadaku, nescaya aku akan ampunkan kamu, aku tidak peduli. Ya, inilah sifat Tuhan kita, ya, yang saya rasa gembira memiliki Tuhan yang maha pengampun dengan pengampunan yang amat besar. Tuan-tuan dan perempuan, kenapa kita menyangka amalan-amalan kita ni baik dah, kita boleh mendapat syurga-syurga yang tertinggi? Belum tentu. Tetapi bila kita meyakini Allah itu akan memberi satu perkara yang kita tidak sangka-sangkanya, ya, sangka-sangkakan itu, maka kita akan mendapati, ya, amalan kita ni tak ada apa-apa, hanya rahmat Allah mengatasi segala-galanya. Jadi insya-Allah, ya, mudah-mudahan kita terus beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Dan Ibnu Mas'ud pula berkata, kelak pada hari kiamat nanti benar-benar Allah benar-benar akan memberi keampunan yang tidak pernah dibayangkan oleh hati manusia. Ya, itulah yang sebenarnya tak ada siapa yang dapat menyangka. Dan memang saya semenjak mengkaji tentang hadis pengampunan ini, ya, dan qaul-qaul ulama-ulama, saya dapati bahawa pengampunan Allah itu mendahului, ya, mendahului kepada kesalahan kita. Dengan arti kata lain, Allah itu bersedia untuk mengampunkan kita walau bagaimana dosa yang kita bawa, kecuali syirik, ya, kecuali syirik, maka insya-Allah Allah akan ampunkan dosa kita dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, maka selesailah kitab ini yang dikarang oleh, yang disyarahkan oleh Abdullah bin Rahman Al-Bassam almarhum. Dia telah meninggal dan kita lihat penutup, bagi penutup kitab ini. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah, dengan nikmat dan kurniaannya bisa terlaksana segala amal yang soleh bertepatan pada 6 Jamadil Thani 1410 Hijrah, sekarang 1434 Hijrah. Berarti dah 23 tahun, 24 tahun. Selesailah kitab syarah kami terhadap hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram, buah pena dari lelaki yang sentiasa mengharap
mendapatkan keampunan dari Tuhannya, Abdullah bin Abdurrahman bin Saleh bin Al-Hamdi Al-Bassam di kediamannya Al-Aziziyah Mekah Mukarramah. Al-Aziziyah ini dekat Mina. Ya, Al-Aziziyah ini dekat Mina. Maka semoga dengan tulisan ini Allah memberikan kemanfaatan bagi pengarang, para pembaca dan semua pihak yang lain yang turut menyebarluaskan. Saya berharap agar Allah perkenankan menjadikan amalan soleh sebagai upaya dilandasi keikhlasan hanya untuk mendapat keredaan Allah dan syurganya yang abadi. Semoga alam dan semoga salam dan selawat penuh barakah senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta sahabat baginda. Maka alhamdulillah dengan ini habis kitab kita yang belajar pada hari ini. Maka last kali biografi Syekh Abdullah Abdurrahman Al-Bassam, dan dia biografi dia di belakang ini. Maka insyaallah tuan-tuan boleh bacalah kot, ya, di mana dia dilahirkan sampai hari wafatnya. Ya, dia wafat pada usia 77 tahun pada tahun 1423. Sekarang 1433, 10 tahun. 1433, 10 tahun dah dia meninggalkan kita. Jadi insyaallah maka selesai buku ni, ya, ibu-ibu, tuan-tuan dan perempuan dah khatam buku ni, bolehlah buat makan-makan ke kan sama-sama kita. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita pada pelajaran yang akan datang dan pelajaran hari ini kita ambil sedikit satu kitab yang bertajuk Ensiklopedia Akhlak Salaf. Ya, kitab ini yang dikarang oleh dicampurkan 13 cara mencapai akhlak mulia oleh Abu Ihsan Al-Athari dengan Ummu Ihsan, yang diterbitkan pustaka Imam Asy-Syafi'i. Nampak tak? Nampak tak? Okey, nampak tak? Baik. Jadi insyaAllah kita akan mulakan. Pertama kita doakan kepada Ustaz Abu Ihsan Al-Athari dan Ummu Ihsan, ya, diberikan kebaikan dunia dan akhirat dengan memberikan penulisan dalam bentuk gabungan untuk mencari akhlak-akhlak para ulama salaf. Siapakah ulama salaf, kita akan kupas sebentar lagi. Jadi buku ini insyaAllah jadi muqarrar kita, muqarrar silibus kita untuk membahaskan akhlak salaf. Okey, kalimah akhlak ini pun menjadikan satu perkara yang kita tak faham kadang-kadang akhlak. Ya, kalau nak dikatakan secara kasar orang-orang moden, ensiklopedia tasawuf. Yakni akhlak ni tasawuf, pembersihan diri, pembersihan akhlak. Dalam Islam, manhaj kita menyebut akhlak Islamiah. Ya, akhlak Islamiah yakni perkara-perkara mahmudah yang terpuji dan perkara mazmumah yang tercela yang perlu dijauhkan. Itu dia akhlak salaf. Jadi akhlak itu yang masyhur. Apabila Rasulullah ditanya, orang bertanya kepada Aisyah tentang akhlak Rasulullah, lalu Aisyah mengatakan khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Itu dia. Datang perkataan akhlak. Ya, kalimah akhlak lebih tepat dan lebih layak untuk disebut berbandingkan kalimah tasawuf yang mengikut Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Kalimah itu muncul selepas 100-200 tahun. Jadi kalimah di zaman Rasulullah disebutkan akhlak. Apakah perkataan salaf di sini yang menjadi kontroversi di Malaysia dan beberapa tempat yang lain? Asalnya kalimah salaf ni tidak menjadi kontroversi pun. Ia menjadi landasan pegangan kita. Apa dia salaf? Yang disebutkan salaf ini yang lepas. Salaf tu maksudnya yang lepas. Salafus soleh, golongan-golongan soleh yang lepas. Okey? Golongan-golongan orang yang soleh yang lepas. Siapakah golongan yang lepas ini? Kena perincikan juga. Jadi nota-nota amat penting untuk kita memperbahaskan perkara ini. Yang pertama akhlak, kita dah bahaskan sebutan itu masyhur di zaman Rasulullah dengan akhlak. Okey? Cuma sebutan berkaitan dengan akhlak baik buruk yang disebutkan akhlak tasawuf itu berlaku selepas 100-200 tahun kewafatan baginda. Okey, itu kena ambil tahu. Dan kedua, bila disebutkan salaf, salaf itu maksudnya orang-orang yang terdahulu.
Ya. Apakah yang dimaksudkan akhlak salaf? Akhlak orang-orang yang terdahulu, yakni 3 generasi yang terbaik. Bila kita disebutkan dengan salafus salih, ya, as-salaf, salafiyun, mereka itu menisbahkan kepada 3 generasi yang terbaik. Siapakah 3 generasi yang terbaik? Seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah di zamanku. Kemudian zaman berikutnya, yakni tabi'in, kemudian zaman berikutnya tabi'in. Itu dia 3 generasi yang terbaik yang dikaitkan dengan perkataan salaf. Tetapi yang menjadi isu sekarang, orang duk sebut salaf, ya. Apabila mereka mengaitkan golongan yang salah itu dimasukkan, dikatakan salaf. Yakni siapakah mereka? Mereka itu adalah golongan khawarij. Khawarij ini adalah golongan yang sesat, yang menghalalkan darah umat Islam, yang begitu agresif, yang bertindak secara radikal, keras. Itu dia. Mereka itu khawarij. Mereka muncul pada zaman Saidina Ali dengan begitu hebat dan memerangi Saidina Ali. Okey, tetapi mereka mendakwa diri mereka mengikut salaf. Ini yang berlaku, salah faham terhadap kalimah salaf. Maka golongan-golongan yang begini menyebabkan merosakkan agama dan manhaj salaf yang sebenar, yang menyebabkan pandangan nama salaf tercemar. Na'udzubillah. Jadi kita betulkan. Hatta di Malaysia pun menjadi pandangan salaf disebabkan golongan-golongan ini. Okey? Dan diikuti dengan seorang lelaki yang bernama Abu Talib Al-Ja'fari As-Salafi. Digunakan kalimah As-Salafi pada satu ketika dalam tahun akhir 90-an, yakni 96, 97, 98, yang berkahwin sampai mathna wa thulatha wa ruba', 9 orang. Ya, dia berkahwin sampai 9 orang. Dia mendakwa saya berpahaman, saya menganut Ja'fari As-Salafi. Dia ni jahat. Nama dia Abu Talib Al-Ja'fari As-Salafi. Sebenarnya As-Salafi itu untuk memburukkan nama salaf. Al-Ja'fari kita dah tahu itulah Syiah Ja'fari. Maka dia Syiah Rafidah, Syiah yang sesat, tetapi dia coverkan dengan As-Salafi. Dia kahwin 9 tu disebabkan mut'ah. Ya, tuan-tuan dan perempuan kena faham kaedah tu. Mereka tu bermut'ah. Ja'fari itu adalah Syiah Ja'fariyah. Ya, mereka mut'ah, di dalam sistem mut'ah berapa banyak pun boleh. Jadi dia ambil sampai 9. Ya, 9 terus. Jadi oleh kerana itu kalimah salaf tercemar juga disebabkan orang-orang yang seperti begini. Jadi dalam bab ini yang kita akan bicarakan, ensiklopedia akhlak salaf ini ialah satu perkara yang akan membahaskan bab akhlak Islamiah 3 kurun yang terbaik. Menjadi contoh kita. Kerana kadang-kadang otak kita betul ke nak berhadapan dengan fitnah di zaman ini. Misalnya berkaitan dengan fitnah pemerintah. Ya, bagaimana kedudukannya? Kita lihat 3 generasi yang terbaik akan mengupaskannya. Kemudian kita akan menyaksikan bagaimana akhlak seorang itu berhadapan dengan perkara-perkara yang merumitkan. Apakah tindakan-tindakan yang perlu dilakukan? Okey, akhlak-akhlak ini dibicarakan. Bagaimana sifat-sifat yang dilakukan golongan yang melampaui batas seperti nak berpuasa sepanjang hayat, tak nak tidur malam, maka akhlak salaf menerangkan. Bagaimana Imam Salman Al-Farisi ke Bilal yang mengajar Abu Darda, mengajarkan Abu Darda cara beribadat di tengah malam. Ya, seperti mana yang diriwayatkan bahawa isterinya mengadu bahawa Abu Darda dah tinggal segala-galanya dunia. Maka saya tak ingat Salman ataupun Bilal sendiri datang dan mengajar dia, yakni waktu dia tidur, waktu dia puasa, semuanya diajar oleh Bilal. Dan akhirnya Abu Darda bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengakui perbuatan itu. Betul. Kenapa? Kalau ikut Abu Darda, dia bangun malam start pukul 12 tu sampai ke pagi tak tidur-tidur, bertahajud. Ya, rupanya dalam Islam ada kaedah-kaedahnya. Jadi ini dia panduan akhlak salaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis yang mengatakan, idza ja'akum man tardau dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Ya, kenapa Rasulullah asingkan 2 perkara ini, akhlak dengan agama? Bila didatangi oleh kamu seorang yang baik akhlaknya,
baik agamanya. Sedangkan kita tahu akhlak itu dalam agama. Tapi Rasulullah keluarkan supaya kita dapat membezakan. Ya, maka kawinkan dia. Jika datang orang yang redha akhlak dia, agama dia, maka kawinkan dia. Kenapa? Kalau tidak, kita telah menyediakan kefasadan kepada anak kita ke, diri kita ke, ya, kerana kita tak dapat nak membezakan antara dua. Memang ada satu hadis mengatakan jika dikahwini oleh seseorang itu dengan 4 perkara, kecantikannya, hartanya, keturunannya dan agamanya, maka beruntunglah orang yang memiliki agama. Maka dikupaskan hadis yang pertama tadi saya sebut, agama dan akhlak. Di sini kita akan bahaskan berkaitan dengan akhlak. Kenapa kadang-kadang orang tu ada agama, Masya Allah, qiyamul lail dia, puasa dia, ya, ada agama, rajin menuntut ilmu, tetapi akhlak dia, tu dia cakap tak tapih, sakit hati kita. Sebagai seorang suami sakit hati, seorang isteri sakit hati. Ya, dia cakap lepas. Itu tak ada akhlak. Agama Masya Allah, qiyamul lail. Ya, Rasulullah SAW dikatakan wanita itu bertahajud tengah malam, qiyamul lail, tapi dia menyakiti jiran. Agama dia ada, akhlak tak ada, menyakiti jiran. Rasulullah apa? Hiya finnar. Dia di dalam neraka. Nampak tak? Oleh kerana tu akhlak memainkan peranan. Ya, kita pilih anak menantu ke, kita pilih siapa ke, akhlak dan agama. Kalau ada dua-dua, cantik. Ya. Tetapi kalau ada salah satu, maka berhati-hati. Saya mengingatkan balik pengalaman waktu kami dulu belajar di Pakistan. Ada seorang ustaz tu, ya, dia sentiasa tidur di universiti kita, di masjid universiti. Sedangkan dia ada rumah. Lalu ditanya, kenapa jadi macam itu? Isteri dia bukan sebarangan, seorang yang mengajar hadis. Tak apalah, kita tak sebut nama, tak ada masalah. Mengajar hadis, Bukhari pula tu, ya. Dia tak nak cerita mulanya, tak nak. Lalu bila kita tanya, bukan kita tanya, maksudnya pihak sana bertanya. Lalu dia cerita, isteri dia bermasalah. Ya, bermasalah tang mana? Macam dia tak faham apa yang ada pada suami dan kelemahan, kekurangan. Pasal dia ada masalah sleep disc. Dan di Pakistan ni, bangunan tinggi-tinggi, kadang-kadang bila tak ada air tu, nak kena ambil air di bawah tu. Ya, dah satu bab. Jadi dia tak mampu untuk bawa air banyak. Isteri dia marah, kenapa begini-begini. Sampai dia kata, aku sakit, buat surat doktor. Amboi, dalam keluarga pun nak surat doktor ke? Kan? Jadi macam tu. Jadi akhirnya beberapa perkara berlakulah. Cuma nak menceritakan, ada agama pada isterinya tetapi tak ada akhlak. Kita pun macam tu juga. Kita takut kita ada agama, tak ada akhlak. Ada akhlak, tak ada agama pun kurang juga. Jadi kalau ada dua-dua, Masya Allah, tabarakallah. Ya, kalau tak ada dua-dua, jangan ambil tu. Ya. Jadi ala kulli hal, nak menceritakan tuan-tuan dan puan dapat membezakan antara agama dan akhlak itu. Yang ni agama ada ilmu, ada kekuatan beribadat, ya, berkuatan beramal, puasa, Masya Allah, qiyamul lail, start malam sampai pagi. Ya, dia menangis atas sejadah, suami menangis atas katil, la ilaha illallah, bilalah dia nak habis, kan. Okey, itu pun termasuk dalam bab akhlak. Yang mana seorang isteri kena faham kedudukan dia bersama suami. Dan begitu juga segala-galanya bergantung kepada akhlak salafus salih. Baik, jadi insya-Allah maka kita akan buka sedikit dalam bab ini. Okey. Berkaitan dengan pengantar penerbit. Jadi kalau tuan-tuan dan puan ingin buku ni, boleh juga hubungi saya. Dan juga atau ialah siapa yang ada kawan-kawan kedai ke, tak menjadi masalah. Cuma buku dia itulah Encyclopedia Akhlak Salaf. Okey. Baik. InsyaAllah kita mulakan dengan pengantar penerbit. Alhamdulillah al-qail wa innaka la'ala khuluqin 'azim wassalatu wassalamu 'ala an-nabiy qail man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Akhlak adalah cerminan keimanan seseorang. Rendah dan tingginya akhlak menjadi timbangan kuat bagi keimanan. Semakin tinggi akhlak seorang itu, maka semakin tinggi pula keimanannya. Begitupun sebaliknya. Okey.
Jadi dalam bab ini tuan-tuan dan puan-puan, mukaddimah itu bermula dengan mukaddimah pujian. Ya, ini di antara kaedah para ulama salaf bila dia nak memulakan kitabah, penulisan kitab-kitabnya, dia akan bermula dengan pujian kepada Allah. Kerana dengan izin Allah maka dia mampu untuk menulis. Di sini dia mengatakan alhamdulillahi qail, yakni segala pujian milik Allah yang mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Ni dalam surah Al-Qalam, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang tinggi, ya, azim, akhlak yang besar. Ini pujian Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Allah memuji Rasulullah, kita pun memuji Rasulullah tanpa syak dan ragu-ragu. Okey. Kemudian dia bersalawat wassalatu wassalam ala nabiyyi qail, dan selawat dan salam ke atas nabi yang bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah dia menghormati ataupun memuliakan tetamu. Jadi ini di antara hadis yang diambil melalui hadis-hadis sahih, bahawa ini dia akhlak yang mana diarahkan untuk memuliakan tetamu. Ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah, segala pujian dan aku menaik saksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku naik saksi bahawa Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Amma ba'du, adapun selepas itu. Okey, kalimah Arab ni lalu dia akan mulakan selepas tu amma ba'du. Ya. Jadi kalau kita dah terbiasa, kadang penceramah terbiasa, dia akan sebut amma ba'du. Dan kalimah cara sebut pun kena hati-hati. Amma ba'du. Bukan amma ba'du, itu mamak. Okey. Amma ba'du. Okey, baik. Jadi akhlak adalah cerminan keimanan seseorang. Akhlak itu dinilaikan melalui perangai dia, menjadikan cerminan orang tu bagaimana kedudukannya. Rendah dan tinggi akhlak menjadi indikator, timbangan kuatan bagi keimanannya. Semakin tinggi akhlak seseorang, maka semakin tinggi pula keimanannya. Jadi akhlak itu melambangkan tinggi iman seseorang. Dengan arti kata lain, bila akhlak orang tu baik, jika dia sebagai seorang yang beriman, iman dia tinggi. Dan jika dia akhlak dia tak baik, maka iman dia bermasalah. Dan definisi akhlak pun kena lihat. Kerana kita ni orang Asia ataupun orang Melayu kita ni, kita terlampau sangat sensitif. Kadang-kadang kita tahu, kasarnya dia tu, sedangkan itu budaya dia. Misalnya kalau kita pergi ke Tanah Arab, kadang Tok Syekh Arab tu makan tu campak je roti macam tu kan. Itu budaya dia. Ya, pasal roti, kita takkan nak campak nasi. Mak kah campak nasi melekat semua kat muka. Ya, campak roti tu, itu budaya dia yang bagi roti jenis yang tak ni. Dan mereka tu kalau mereka bertegur siapa pun dengan cara yang ya kasar. Dan bagi kalau ditegur pada jemaah pun tengok bagaimana kasar. Tetapi mereka itu sesuai pada tempat mereka dan tidak sesuai pada kita kadang-kadang. Namun kita kena raikan. Kalau kita di sini di Malaysia, ya, jangan ketuk kepala. Oi, mau mengamuk. Ya. Ketuk pukul punggung tak apa. Pukul kepala jangan, mengamuk. Oi, kepala jangan main, dia kata. Amboi. Tetapi di tanah Arab, tanah Hindi, ya, macam saya dulu tanah Hindi, tanah India, pukul kepala tak jadi masalah, berdebuklah banyak kali pun. Tak ada masalah. Tapi pukul punggung jangan. Okey? Cuma bagi saya, apabila orang memperbahaskan, memang itu betul. Kenapa bahagian antara pusat dan lutut tidak boleh dibuat permainan, dipukul, dia apa, dia tak boleh. Kerana itu adalah batas aurat kita. Tetapi bahagian kepala tak menjadi masalah. Namun begitu bagi kaedah saya pula, ya, yang betul tu betul. Ya, tak boleh bermain di bawah antara pusat dan lutut. Namun mengikut keadaan suasana tempat, orang tak suka jangan. Pukul kepala orang tak suka, janganlah. Ya, walaupun benda tu tak menjadi masalah, tetapi masyarakat Malaysia tidak berkena, tidak sesuai, maka dia tak boleh nak bantai pukul kepala, mentang-mentang lah dia orang Arab, boleh nak pukul kepala kita, tak boleh. Ini di antara perkara yang perlu kita faham elok-elok. Ya, namun secara kasar orang Malaysia di antara
mempunyai akhlak yang saya katakan terpuji lah. Waktu kami belajar di Pakistan, kalau sebut orang Melayu kita, Masya Allah, memang nombor satu. Dari sudut akhlak dia, dari sudut sistematik mereka, ya memang nombor satu. Dipuji oleh pihak universiti dengan pembersihnya. Ya. Namun satu je dia kata. Satu je. Orang Melayu kita ni kuat dengki dia. Itu yang tak tahan tu. Bila kuat dengki, habis cerita lah. Habis cerita. Okay. Jadi di sini kita mengatakan bahawa akhlak kena jaga dan kena berhati-hati supaya tidak terjebak dalam perkara yang bercanggah kalau kita terlampau sangat, dan tidak pula terjebak perkara yang bercanggah dengan syariat. Ya, jadi kita kena lihat antara baina di antara satu sama lain. Baik, kerana itulah Nabi sering mengeratkan mengeratkan antara iman seseorang dan akhlaknya, dikaitkan iman dan akhlak. Beliau bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Dan mulia akhlaknya memang kita kena fokus pada cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kemuncak akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak membalas segala perbuatan dengan cepat. Dia takkan balas. Ya. Orang letaklah makanan perut binatang tu yang disembelih tu di belakang waktu dia sujud, dia tetap bersabar. Orang ludah, orang buat apa saja, dia tetap bersabar. Itu kesempurnaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih dari itu, beliau menjajarkan kedudukan akhlak dengan iman. Perhatikan hadis berikut. La imana liman lam amanata lahu wala dina liman la ahada lahu. Tidak ada iman bagi yang mana tidak memiliki amanah, dan tidak ada agama bagi yang tidak menepati janji. Ya, nampak tak? Dikaitkan dengan iman dan agama kepada akhlak. Yakni orang yang tidak ada iman, orang yang tidak memiliki amanah, maka dia tidak memiliki iman. Siapa yang melanggar janji, berarti dia tidak memiliki agama. Yakni tidak memiliki agama yang sempurna, iman yang sempurna. Demi misi ini pula Nabi diutuskan kepada umat manusia, iaitu menyempurnakan akhlak. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innama bu'istu liutammimal salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi Rasulullah, misi dia di antaranya untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara yang betul. Yang kedua, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi misinya besar. Okay? Memang realiti sejarah mengungkapkan bahawa dari masa ke masa banyak umat manusia melakukan pelanggaran akhlak, dan ini tidak terkecuali pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan jahiliah yang berdominasikan kala itu melahirkan keburukan moral dan akhlak dalam segala aspek kehidupan, dan yang terparah adalah aspek akidah. Selama 23 tahun Nabi Muhammad memperbaiki akidah dan akhlak manusia hingga mencapai kesempurnaan. Dengan arti kata lain, misi yang Rasulullah hantar itu ialah akhlak kita dengan Allah. Pertama, hablum minallah, akhlak kita dengan Allah bagaimana? Kemudian hablum minan nas, akhlak kita dengan manusia. Baik, akidah selama 23 tahun Rasulullah sampaikan risalah yang paling besar ialah pengabdian diri kepada Allah, yakni tidak boleh syirik. Dan yang kedua, dia hantarkan misi yang paling penting, akhlak dengan manusia, supaya tidak ada yang berhak diagungkan setinggi Allah, hanya Allah, dan akhlak manusia hendaklah dijaga elok-elok, terutamanya kedua ibu bapa. Ya, itu yang dimaksudkan dalam perkara ini. Pada zaman kita sekarang ini pun, meskipun Islam sudah tersebar ke seluruh pelosok bumi, dan sudah sekian lama akidah Islam bersemayam dalam hati ummah kaum muslimin, ternyata problem yang berlaku kemerosotan akhlak masih sering ditemukan. Bahkan belakang ini fenomena semakin gawat hingga memporak-peranda sendi-sendi kehidupan umat. Krisis politik, ekonomi, hukum, keuangan, kesusilaan
keteladanan dan krisis lainnya yang melanda umat belakang ini tidak lain disebabkan krisis akhlak yang menggerunkan. Ini di antara perkara yang baru ya kita hadapi dengan krisis-krisis fenomena yang berlaku pada sehari dua ini yang menyebabkan iman kita terganggu. Di antara perkara-perkara yang kita lihat juga terutamanya di zaman ini ialah gadget-gadget ni. Yang rosak akhlak anak-anak kita ni. Kena pula akhlak anak kita, akhlak suami isteri yang ditayangkan dalam bab TikTok. Ya, ini di antara penyakit yang besar TikTok ni. Ya, kita pergi tayang bini kita tayang anak-anak kita tayang diri kita, nak buat apa? Ya, nak tunjukkan apa sebenarnya? Ya, sedangkan kita akan dibangunkan di depan Allah dalam keadaan dihisap apa yang kita buat. Kita pergi tayang anak-anak kita tayang isteri kita. Ya, isteri kita. Ya. Jadi kita tayangkan perbuatan-perbuatan itu supaya untuk diperhatikan oleh orang ramai. Walaupun bertudung melingkup, walaupun apa, kita katakan tetap sebagai suami kena jaga benda-benda ni supaya anak-anak isteri kita tidak melakukan. Bahaya. Ya, kita menyaksikan sampai orang yang bertudung pun tunggal langgang jadinya sebab TikTok. Allah seronoknya semata-mata untuk menyeronokkan manusia. Ni punca. Dapat share. Dapat tengok berapa? 100,000, 200,000. Ya, itulah mereka yang akan menjadi saksi kita di depan Allah nanti. 1K, 2K, 3K, 30K. Mereka itu yang akan menjadi saksi di depan Allah apa yang kita buat dalam TikTok tu. Ambillah TikTok kita. Na'udzubillah. Hai, tak larat dah. Baik. Kemudian. Mana tadi? Dia sebut TikTok dah hilang semua dah. Kapankah umat Islam ini akan meraihkan kembali keharuman namanya, ketinggian martabatnya dan keluhuran budinya? Tentu jawapannya adalah ketika kita mahu menghidupkan lagi nilai-nilai akhlak mulia dan kehidupan sehari-harian. Tuan-tuan dan puan sebenarnya nilai akhlak yang mulia ini ada kelompok-kelompok masyarakat kita yang memang dia prihatin yang cuba menghidupkan cara Rasulullah. Nak bicara pun tak banyak sangat, bicara pun Masya Allah kalimah-kalimahnya baik, bersih. Ya, hanya muncul kepada kalimah-kalimah orang-orang ni. Kenapa? Mereka beriman dengan ayat Quran, Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang baik-baik. Kenapa? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, maka bila kita berkata perkataan yang baik-baik, Allah akan islahkan diri kita dan akan mengampunkan dosa-dosa kita. Dan itu yang kita nak, ya, pembersihan diri kita daripada perkara-perkara yang tidak baik. Baik. Mana tadi? Hadirnya buku ini berguna untuk mengingatkan kembali akhlak bagi umat ini. Buku ini juga syarat dengan pesan-pesanan moral dan akhlak memotivasikan agar berakhlak mulia dan menjauhi akhlak tercela. Sentuhan nasihat di dalamnya diharap dapat menguatkan kembali nilai-nilai akhlak dalam diri keluarga dan masyarakat kita. Penulis membahagikan buku ini menjadi 26 perbahasan secara global terdiri dari 3 bahagian. Mukaddimah, bab ikhlas, hingga bab saling menasihati dan khatimah yang ini penutup. Pada bab mukaddimah, penulis membahaskan 7 hal iaitu pengertian akhlak mulia, kedudukan akhlak mulia dalam Islam, 4 tiang akhlak mulia, bercermin dari akhlak Rasulullah, faedah dan ketentuan. Okey, yang ni tak apa kita jangkaukan. Kemudian buku ini diakhiri dengan bab khatimah ialah sebagai penutup bahasan-bahasan yang sebelumnya. Sebagai pelengkap semua bahagian itu, kami Pustaka Imam Syafi'i membuat daftar pustaka dan indeks untuk menjaga amanah ilmiah demi kenyamanan membaca saat hendak mencari tema-tema tertentu yang ingin didalami. Seluruh perbahasan yang dipapar dalam buku ini didasarkan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dan di dalam Al-Quran serta sabda Nabi dari kitab-kitab hadis yang sahih serta dari pendapat para ulama muktabar. Semoga yang mempunyai ilmu di bidangnya. Semoga pesan-pesanan di buku ini mampu menghidupkan kembali nilai akhlak mulia pada diri kita serta menuntun kita kepada kesempurnaan akhlak yang mulia. Selawat dan salam
selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemilik akhlak yang agung, teladan akhlak umat ini kepada keluarga dan junjungan keluarga dan seluruh sahabatnya radhiyallahu an ajma'in. Jadi insya-Allah kita buku ni dah 10 tahun dah, 2013. Ya. Jadi insya-Allah kita akan bacakan sedikit mukadimah tadi dah baca, yang ini pengantar penulis. Ya, jadi nanti tuan-tuan dan puan bila habis hari ini kita boleh terus masuk mukadimah permulaan tajuk kita pengertian akhlak yang mulia. Ya. Insya-Allah. Kita baca sikit. Pengantar penulis. Penulis ini ialah dari Abu Ihsan Al-Athari dan Ummu Ihsan. Ya, nama penuh dia saya pun tak tahu ya nama dia. Kalau yang tu mungkin nanti kita lihat ada ditulis kot. Baik. Segala pujian bagi Allah semata, kami mujinya, mohon pertolongan Allah dan minta ampun kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri-diri kami dan keburukan amalan-amalan perbuatan kami. Dan siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, nescaya tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa disesatkan oleh Allah, nescaya tidak seorang pun yang dapat memberikannya petunjuk. Saya bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, dan saya bersaksi bahawasanya Muhammad SAW adalah Nabi utusannya. Baik. Dia mengetengahkan ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat dalam surah Ali Imran. Ini mengisyaratkan kepada kita wajib kita jaga diri kita dan mati kita dalam keadaan muslim. Ya, dengan arti kata lain, akidah kita kena sentiasa mantap dan akidah kita kena sentiasa betul, dan tidak boleh lari daripada akidah yang betul. Kemudian Allah penulis mengetengahkan, ini nama dia khutbah hajah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya memperkembang biakkan lelaki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah berhubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Nescaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia menang dengan kemenangan yang agung. Surah Al-Ahzab. Ini ayat yang kita baca tadi, ya, yang mengatakan bahawa berkatalah perkataan yang baik-baik. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, yakni As-Sunnah. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan tempat setiap kesesatan itu adalah neraka. Na'udzubillah min zalik. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita amat takut dalam bab ini dimasukkan di dalam kalangan ahli neraka. Amma ba'du, tidak diragukan lagi setiap mukmin pasti ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dicintai oleh seluruh makhluk. Itu memang kita nak Allah mencintai kita, ya, dan makhluk juga mencintai kita, tetapi kecintaan Allah itu diutamakan berbandingan dengan kecintaan makhluk. Setiap mukmin juga ingin meraihkan kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, serta mereka ingin selamat dari azab neraka.
Ya, kita mengharapkan kehidupan dunia yang baik dan kehidupan akhirat yang sempurna dan dijauhkan dari neraka. Itulah yang terdapat pada doa yang selalu kita panjatkan. Apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah kami, ya Rabb, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Ini di antara doa yang paling penting kita kena doa tiap-tiap hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kerana ini adalah di antara ciri-ciri doa mustajab kerana kita ambil daripada Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Kemudian kita hayati bahawa kedudukan ini di antara doa yang bersifat syumul. Kita dah belajar dulu. Ini di antara doa yang bersifat syumul, menyeluruh. Ya, semua kebaikan dunia kita nak, semua kebaikan akhirat kita nak, dan jauhkan kita dari neraka. Ya. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan, berikan aku semua kebaikan dunia. Ya. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan dunia ini yang boleh menyebabkan kehidupan akhirat itu pula aku dapat kebaikan. Wa qina adzabannar, dan jauhkan aku dari neraka. Dan demikian meraihkan cita-cita yang tertinggi, seorang mukmin harus menjalani hidup sebaik-baiknya di dunia sehingga ia dapat menuai balasan yang sebaik-baiknya pula di akhirat. Tu dia tuan-tuan dan puan-puan, apa yang dimaksudkan buat di dunia baik, akhirat kita potong hasilnya. Maksudnya hasil di akhirat bergantung pada hasil dunia. Ini kaedah yang kita faham. Kamu belajar rajin-rajin, kamu pass nanti periksa. Kita nasihat anak kita, ulun elok-elok, kita akan pass periksa. Buat kerja elok-elok, awak akan dapat gaji yang elok. Buat begini, maka balasan begini. Begitu juga dalam bab dunia, buat urusan dunia, akhirat kita akan dapat yang baik. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, tidak semudah yang disangkakan. Namun kita melihat kembali sifat rahmat Allah yang akan membuka dengan seluas-luasnya kepada hamba-hambanya. Baik, selain itu juga harus mengerjakan kebajikan sebanyak mungkin di dunia ini dengan harapan kelak di akhirat akan dipertemukan dengan amal kebajikannya serta diselamatkan dari jilatan api neraka. Seorang mukmin juga harus berusaha keras agar menjadi buah tutur yang baik di dunia dan orang dikenang berkat kebaikannya oleh manusia sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Khalilur Rahman Nabi Ibrahim, waj'alli lisanan sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang akan datang, yakni orang kemudian. Masya-Allah, ini di antara perkara yang baru yang kita nampak, ya. Bukanlah kita ni nakkan pujian orang, tak. Tetapi kita buat itu supaya orang mengetahui apa yang kita buat itu ada kebaikannya. Dengan arti kata lain, bila kita buat dengan sesuatu yang mana bertepatan dengan syarak, orang akan mengakuinya dan orang akan menyebut-nyebutnya. Misalan, bila kita lihat apabila Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikan aku ini buah tutur yang baik di kalangan orang-orang yang beriman kemudian. Yakni Nabi Ibrahim tu, dia buat amalan dia tu sampai sekarang manusia memujinya. Tang mana memujinya? Tiap-tiap hari, tiap-tiap kali solat memujinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini dinamakan selawat Ibrahimiyah, yang mana Allah telah letakkan nama Nabi Ibrahim dalam siri selawat. Maksud orang menyebutnya. Dan kita menyaksikan orang menyebutkan apa yang dilakukan orang-orang yang terdahulu. Imam Bukhari kita sebut menjadi buah sebutan, ya, sebutan manusia. Imam-imam muhaddisin semua menjadi sebutan yang baik di kalangan ulama, orang-orang di dunia. Maka itu yang dimaksud, bukan nak kena puji, ya. Oh, Ustaz Fadil gitu. Ada itu tak ada, itu ngecong je. Ya, tetapi kita nakkan sebutan itu menjadikan bahawa petunjuk kepada mereka. Itu manhaj ustaz, ya, ustaz sunnah di Malaysia misalnya, yang ambil daripada generasi yang terbaik. Begitu tak apa. Okey. Jadi kita bukan nak pujian, ya, bab kata orang harimau belang, harimau mati meninggalkan belang.
manusia mati meninggalkan nama, ya, bukan kita nakkan nama, tak ada. Kita nak keredaan Allah, ya, tetapi ia akan menjadi sebutan-sebutan seperti yang apa yang berlaku sekarang ni kan. Kita lihat bila sebut ini Syekh Albani yang mengatakan, Syekh Albani dah mati 10 tahun yang lepas, tetapi nama dia harum dalam bidang hadis. Ya, ini Syekh bin Bas yang mengeluarkan fatwa, Syekh Saleh Utsaimin menjadi harum dalam sebutan perbahasan agama. Jadi itu yang menyebabkan orang-orang boleh berpegang kepada manhaj yang sahih. Bukan satu celaan jika seorang mukmin berharap menjadi buah tutur manusia lantaran kebaikan di dunia. Namun tentu saja jauh lebih mengharap pahala dan sanjungan yang baik di akhirat. Apabila ia senang jika namanya dikenangkan oleh penduduk dunia, maka ia akan lebih senang lagi saat namanya disebut oleh penduduk langit. Tidak dinafikan kita mengharapkan nama-nama kita disebut oleh penduduk-penduduk di langit. Dunia tidak ada apa-apa. Bagi saya, apatah lagi dalam usia dah masuk 50 ni. Tuan-tuan dan perempuan, bila ingat hadis Rasulullah kata, kebanyakan umat aku mati dalam 60 ke 70. Ya, kalau dah 50 ni, dia ikutkan tahun tu dah 52 tahun tu. Hijrah. Kalau 53, umur kita 55 hijrah. Kenapa? Kalau masuk 60, maka 63 hijrah. Umur Rasulullah wafat. Ya. Kalau umur saya ni, kalau ikutkan umur Imam Syafi'i wafat. Imam Syafi'i mati dalam usia 54 tahun hijrah. Ya, subhanallah, tapi dia mati dengan ilmunya seperti lautan. Ya, kita mati ni tak ada apa-apa. Ilmu pun tak ada, apa pun tak ada. Tuan-tuan dan perempuan, saya mengharapkan doa. Ya, kepada semua tolong doakan kebaikan saya dunia dan akhirat. Ini pun tengah sibuk nak pindah rendah ni. Ya, sekolah terpaksa pindah. Maka saya berdoa kepada Allah, tapi alhamdulillah Allah telah membantu banyak benda-benda ini. Ya, insya-Allah pada 31 ni saya tidak ada di kawasan Gombak dah. Saya akan ada di kawasan serendah sana. Ya. Baik, ala kulli hal. Okey, kita selesaikan sikit lagi. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba, maka dia merintahkan Jibril dan para penghuni langit supaya mencintai hamba tersebut. Rasulullah SAW bersabda, innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibrila faqala inni uhibbu fulanan fa ahibbahu qala fayuhibbuhu Jibrilu thumma yunadi fis sama'i fayaqulu innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama' qala summa يوضع له قبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه قال فيبغضونه ثم توضع له بغضاء في الأرض. Maksudnya, sesungguhnya jika Allah mencintai seseorang hamba, dia akan memanggil Jibril dan berfirman, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah ia. Maka Jibril pun mencintainya dan kemudian Jibril berseru kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka penghuni langit pun mencintainya. Selanjutnya, ia pun diterima dicintai oleh penduduk bumi. Dan apabila Allah membenci seorang hamba, maka dia akan memanggil Jibril dan berfirman, sesungguhnya aku membenci si fulan, maka bencilah ia. Maka Jibril pun membencinya serta berseru kepada para penghuni langit, sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka bencilah dia. Maka penghuni langit pun membencinya. Selanjutnya ia pun dibenci oleh penduduk di bumi. Ini perkara yang agak menarik sekali, bahawa sifat Allah yang berkata-kata yang sifat layak bagi Allah, dia memanggil Jibril bila dia suka kepada hambanya. Dia istiharkan kepada penduduk di langit. Ini yang menarik. Dan Jibril selepas wafatnya baginda, dia tidak turun lagi ke bumi melainkan pada hari malam Lailatul Qadar. Dia tidak diarahkan turun di bumi oleh Allah, melainkan hanya Allah yang mengetahui. Tapi dalam hadis ini, Allah memanggil Jibril bila dia menyukai hamba-hambanya di muka bumi. Dengan arti kata lain, sifat Allah suka tu ada. Tapi suka yang layak baginya. Dan dia memilih hamba-hamba tu ada. Hamba yang bagaimana hanya sifat-sifat yang Allah tetapkan. Maka dia panggil Jibril. Maka Jibril yang datang, ini mengisyaratkan Jibril adalah ketua para malaikat. Hanya Jibril sahaja datang.
Kemudian Allah arahkan Jibril suka. Tuan-tuan dan perempuan, satu perkara yang amat penting kita kena fahami. Bila Allah arahkan Jibril suka, dia suka. Lepas tu pergi istihar kepada para malaikat, diarahkan suka, maka mereka suka. Ini kaedah yang perlu kita faham bila Al-Quran diturunkan, hadis disampaikan. Pertama sekali kita beriman. Bila Allah kata begitu, begitulah. Bila Allah suka, sukalah. Jangan kita nak belit. Apakah sifat kita tu? Okey. Jadi bila Allah suka, maka ia pun menjadi kesukaan para malaikat dan sehingga diterima oleh penduduk di bumi. Dan bila Allah benci seseorang itu, maka dikatakan kepada Jibril, aku benci kepada dia. Maka Jibril membencinya. Dan akhirnya Jibril mengisytiharkan kepada para malaikat bahawa Allah membencinya. Membenci orang tersebut. Maka para malaikat pun membencinya. Maka akhirnya penduduk di bumi pun membencinya. Dan inilah yang kita ingatkan kepada diri kita pertama, bahawa sifat Allah menyayangi hamba-Nya perlu diangkat dan dijaga elok-elok seperti mana kita mengikut perjalanan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Kerana bila Allah suka, dia akan istihar kepada penduduk di langit, dan kita ingin Allah suka kita, dan tak apalah kalau manusia di bumi tidak menyukai kita kerana kita membawa kebenaran. Jadi cukup sampai di sini, yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.